Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dengan pelajaran agama dalam Islam. Di mana kita sampai pada bahagian ke-9, itu berkenaan dengan mengikuti perkara segala yang syubhah. Itu daripada bahagian kedua, tajuk kedua, bahagian kedua, atau usul kedua daripada bahagian kedua, itu berkenaan dengan ahli pelaku-pelaku bid'ah ataupun orang yang tersesat daripada Islam. Mungkin niat baik tapi masalah mereka terkeluar. Itu, dan punca dia ada beberapa perkara. Pertama, mereka tak mengagungkan nas dengan sebenar-benarnya, maksud dia tolak nas dengan nyata, kerana nas tadi tak kena dengan kehendak mereka. Itu satu. Kedua, mereka mainkan usul-usul penilaian syariah. Memainkan usul penilaian syariah tadi maksudnya dia contoh macam sifat dia percaya Quran, tak percaya sunnah, percaya sebagai nas, tak sebagai nas, berbohong atas nama Rasulullah atau tak memeriksa kesalahan nas, kemudian menyembunyikan nas, kemudian menyelewengkan nas, selewengkan penilaian nas, kemudian tak beriman dengan hari-hari Ahad, menolak hari-hari Ahad. Kemudian pendalilan mereka dengan dalil adalah untuk sokongan bukan sandaran. Mana kerana sokong perangai bukannya sebab mereka jumpa dalil tadi suruh mereka buat. Kemudian yang ke-8 benda tadi tu, mengkritik para sahabat Nabi SAW dan meninggalkan manhaj salafus salih. Dan terakhir kita bincang itu adalah mereka mengikuti segala syubhah. Syubhah ni maksudnya perkara sama. Memang Allah Ta'ala letakkan perkara tersebut. Kadang-kadang ada orang tanya kenapa diletakkan. Ia adalah kerana untuk ujian kepada manusia itu sendiri. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ke-7, Walladhi anzala alaikal kitab, dialah menurunkan ke atas kau hai Muhammad kitab, minhu ayatun muhkamat, daripada kitab tu ada ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat, mana yang pasti, jelas, terang, nyata, yang sebagai asas. Hunna umul kitab, ia yang muhkamat ni umul kitab, ibu pada kitab, mana asas pada kitab. Wa ukharu mutasyabihat, yang lain daripada itu adalah samar-samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang yang dalam hati mereka ni kebengkokan, ada twisted sikit, zayghun, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilihi, maka dia akan mengikuti apa-apa yang samar-samar daripadanya kerana inginkan untuk fitnah dan inginkan untuk apa? Kononnya pentakwilan, pemahaman mendalam. Yang mana kita kata hasilnya adalah benda-benda yang merosakkan. Dan kita kata orang-orang yang mengikuti syubhah ni dalam tajuk ni mempunyai beberapa sifat. Itu sifat pertama, mereka melagakan nas di antara satu sama lain. Jumpa nas, dia pergi sini, ini kalau ini dia sibuk lagakan, dia bukan untuk menyamakan. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan nas-nas yang jelas, mencari nas-nas yang rumit. Dia sibuk nas yang apa ada double meaning, itu yang disibukkan. Yang nyata, yang terang ditinggalkan. Ketiga, mengikuti hawa nafsu, mana keinginan mereka. Memang kita kata memanglah orang yang nakkan benda sama tadi, dia sebenarnya nakkan hawa nafsu dia sendiri, mensukakan kepada ni, kerana macam disebut oleh para ulama, dia kata dinamakan mereka ni sebagai ahli hawa nafsu. Orang yang berbidah ni ahli hawa nafsu, pasal keinginan mereka dah menjadi raja. Yang keempat, mengikuti perkara-perkara pelik dan masalah-masalah rumit, cari benda-benda yang pelik-pelik, soal rumit, yang benda yang too into detail, yang mana menyebabkan perkara ni menyusahkan orang ramai, dan juga mula kononnya untuk menzahirkan dia pandai mengetahui benda tersebut. Baik, hari ini masuk kelima. Yang kelima, di antara sifat-sifat golongan yang mengikuti perkara syubhah ni adalah sifat yang kelima, berdebat menggunakan yang batil. Berdebat menggunakan yang batil. Ketika berhujah, dia ambil yang batil sebagai hujah dia. Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan golongan hawa nafsu dengan firman-Nya, wajadalu bil batili, yang mereka berjidal, berdebat bil batili, dengan yang batil, liyudhidu bihil haqq, supaya mereka hapuskan dengannya yang kebenaran. Mereka cuba, tapi dengan batil. Kalau apa ni hujah mereka pakai itu yang batil, bertentangan sungguh dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Mana untuk menjaga agama, apa yang disebut asas dia adalah bukannya menyempitkan ataupun membolehkan semua perkara yang tak sepatutnya boleh. Atau contoh macam bab akidah, akidah.
benda tak sepatutnya timbul. Tapi kadang-kadang penyamaan kan, macam kadang pelik. Orang tu dia kata boleh kita ambil berkat tawasul dengan bukan berkat, ambil berkat dengan kesan orang soleh. Alasannya kerana Nabi Yaqub ambil berkat dengan anak dia, lalu mata dia nampak semula. Sedangkan kita salah faham. Sebab apa? Sebab dalam surah Yusuf sendiri, Nabi Yusuf punya baju tu bukan bapak dia yang cari nak cium, tapi Nabi Yusuf yang pesan pada wakil dia supaya pergi sana campak kat muka bapak aku. Dia kata fa'alqihhu ala wajhi abi ya'ti basira, campaklah dekat muka bapak aku, dia akan mula melihat semula. Maksud dia, kata-kata Yusuf alaihissalam tu adalah mukjizat. Bukannya benda tu adalah bapak dia cari mana dia kan. Bila orang tu nak berhujah sangat dengan batil, kita jumpa pelik-pelik macam ni. Benda yang pelik-pelik. Mana berhujah dengan batil, benda tu kedudukan kat tempat lain tempat dibacakan. Jadi ini kita benda-benda macam ni adalah di antara perkara batil, tak sepatutnya dipakai sebagai hujah. Contoh macam apa, kalau Nabi boleh buat, kenapa guru saya tak boleh tentukan? Batil lah tu. Macam mana guru kita boleh setara dengan Nabi? Macam ada saya jumpa seorang budak tu, dia kata, bila saya sebut, saya tegas, saya kata menetapkan hari tertentu untuk ziarah kubur. Ziarah kubur tu hari tertentu kan, 10 Syaban ke, awal pagi lepas subuh hari Jumaat ke, semua benda tadi adalah batil. Pasal tak boleh dibuat macam tu, kerana ziarah kubur ini adalah benda yang umum, tidak dilimitkan dengan masa atau tempat atau sekian dan sebagainya. Maksudnya anda boleh ziarah kubur untuk memperingati kematian. Dan untuk anda mengatakan bahawa kubur itu mesti diziarahi pada hari sekian, tarikh sekian, bulan sekian, waktu sekian dan sebagainya, maka ini ada masalah. Jadi dengan sebab itu, bila kita perhatikan dalam perkara ini, saya pernah jumpa seorang budak ni. Dia kata Nabi boleh ziarah kubur hari Sabtu. So apa salahnya bila Habib letak pagi Jumaat untuk ziarah kubur? Dia dekat Yaman ada satu dekat Hadramaut. Dia tempat ni, dia ziarah kubur pagi Jumaat. Mesti. Bahkan ada budak-budak tak pergi ziarah tu akan dihukum penjara. Dia ada penjara sekolah lah. Kurungnya kurung tu dan sebagainya. Kelawak juga. Dia memang dia jadi macam satu tradisi. Mesti ziarah kubur. Dan kubur diziarah pula bukan semua kubur orang awam, bukan semua orang. Kubur wali-wali saja, kubur keluarga diorang saja. Jadi masalah kat sini, ini membuka kepada ruang untuk salah faham pada orang awam ataupun budak-budak kita daripada Malaysia ni pergi sana tengok, kat sini ziarah kubur tu jadi wali. Jadi diorang balik rumah pun sibuk jadi cari kubur. Memang ada jadi macam satu kemestian cari kubur. Dan benda ni sampai kadang-kadang dekat student kita, di kawan-kawan kita di Mesir pun cerita dekat sana ada timbul tradisi macam ni. Nak periksa sewa bas, kemudian pergi nak pergi tawasul dengan orang mati dan sebagainya supaya dapat berjaya periksa. Buku tak baca. Kemudian dia sibuk nak lulus dengan cara tersebut. Tapi bila kita tekankan, kita tajuk ni, kita kata kenapa mesti waktu sekian? Dia kata tapi Nabi kan boleh ziarah Quba, Masjid Quba pada hari Sabtu. So, apa salahnya Habib letakkan ziarah kubur pada pagi Jumaat? So, saya kata dengan dia, sejak bila Habib awak jadi setara dengan Nabi? Pasal ni batil. Pasal apa? Dalam asas dia, bila benda tu umum, tak boleh kita mentafdilkan. Kita kata, contoh macam Nabi tak pernah letakkan hari apa patut ziarah kubur, waktu apa patut ziarah kubur. Bahkan Nabi sendiri mendoakan kata orang Baqi' pada last third of the night, tengah-tengah malam tu, gelap-gelap tu, Nabi pergi doakan. Yang Aisyah radhiyallahu anha ikut baginda SAW sampai kat depan, sampai di kubur Baqi'. Kemudian Nabi berdoa untuk orang-orang Baqi'. Kerana arahan Allah Ta'ala, sebelum Rasulullah SAW wafat, Allah Ta'ala arahkan supaya baginda pergi doakan untuk mereka. Jadi bila Nabi pergi tu, bukannya tengah hari, bukan awal pagi, tengah gelap tu, time tu pergi. Tapi dalam masa sama, benda tu bukan tradisi amalan, bahkan itu khas untuk Nabi SAW. Maka Nabi tak arahkan para sahabat buat macam tu. Bahkan asal ziarah kubur tu sendiri adalah apa? Nabi larang. Dibolehkan lepas daripada satu peringkat. Bila Nabi kata, bila dalam hadis Bukhari Muslim, dia kata, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Ketahuilah, sungguhnya aku telah melarang kamu, mana sebelum ni, an ziyaratil kubur, daripada menziarahi kubur. Ala, ketahuilah, fazuruha, ziarahlah ia sekarang. Starting from now, ziarahlah ia sekarang. Fa innaha tudzakkirkumul akhirah, maka kerana ia mengingatkan kamu pada akhirat. So Nabi open benda tadi. Macam-macam zikir, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Kata dengan berzikir Allah Ta'ala akan menjadi tenang hati. Tapi berapa jumlah zikir? Apa waktu zikir? Mana kalau ikut Quran Karim dan hadis Nabi, waktu dia adalah awal pagi, awal petang. Awal pagi, awal malam. Mana awal pagi dan akhir siang.
Okey, siang, petang lah. Okey. Okey. Kan awal pagi. Kalau dalam Quran sebut bil wudu wal asal. Bil wudu wal ibkar, bil ashi wal ibkar. So jadi ada sebut apa tentang timing. The best timing tu. Itu tak apa mula awal siang, awal malam, sepertiga akhir malam atau di tengah-tengah malam. Itu timing yang Quran letakkan. Tapi namun kita tak ada yang dipaksa. Kita boleh berzikir kepada Allah Ta'ala pada setiap waktu. Tapi yang lebih afdal itulah waktu dia, kerana ada datang dalil membantu. Tapi bila kita kata macam ziarah kubur, Nabi tak sebut, tak ada dalil kata waktu apa patut ziarah. Tak timbul tajuk menjadi sunnah di situ. Dan bahkan ya, berakhir dengan tajuk, kalau Nabi boleh buat, kenapa Nabi boleh tentukan hari Sabtu untuk ziarah kubur? Kenapa Habib tak boleh? Kerana Habib bukan Nabi. Takkan menjadi tauladan untuk orang ramai membuat perkara tersebut. So konsep dia sekecil je. Dia boleh berhujah dengan batil. Tak tahulah Habib tu kata ke tidak, tapi yang pentingnya yang anak murid ni. Tak tahulah, kita kata kadang-kadang ada yang anak murid boleh lebih pun ada. Tapi secara asalnya kadang-kadang panduan daripada guru tu yang menjadikan apa yang berlaku. Macam di Indonesia ada berlaku seorang tu meninggal kan. Apa di kalangan Habib ni, dibuat kubur dia macam shrine. Kalau banding kawan kafir Sai Baba sebiji macam tu kubur dia. Tak, kita kata memang kita kata penghinaan Allah Taala beri pada manusia kat dunia ni banyak cara. Antaranya Allah Taala menyamakan, menjadikan tradisi anak murid tadi jadi macam tu. Sedangkan Rasulullah SAW wafat, tradisi para sahabat bukan macam tu. Mana kemuliaan yang ada kepada seorang tu adalah bila diberikan kepada dia kedudukan. Mati dia tadi macam Rasulullah SAW punya kedudukan, macam para sahabat yang kedudukan. Tak diziarahi, raikan, buat bunga-bunga, pesta dan sebagainya. Itu ialah sunnah. Maksud menunjukkan kalau guru tu ajar dengan betul, anak murid akan stop. Kalau guru tak ajar dengan betul, dia masalah. Bayangkan apa jadi. Kan betapa banyak fitnah berlaku. Yang akan timbul di kalangan orang yang lain akan mengatakan bahawa ini diajarkan oleh dia. Mungkin bukan dia ajar, tapi soalan sekarang siapa mengajar? Menyebabkan jadi macam apa, dijadikan macam kuil dan sebagainya, kubur-kubur orang-orang yang dikatakan wali tadi. Ini masalah. So konsep berkenaan dengan penyamaan kedudukan guru-guru kita ni setara dengan Nabi ni perlu diperbetulkan dengan jelas. Kerana kita bimbang satu peringkat nanti kita lupa sunnah Nabi itu apa. Kenapa sunnah guru kita lagi besar? Sebab itu penghujahan dengan batil tadi macam kalau Allah Rasulullah datang dia letak pun lawankan dengan apa? Kalau ini kenapa tak boleh? Macam bila kita kata benda-benda yang tambahan dan sebagainya tak patut dibuat. Dia kata tapi ada kisah ni contoh macam dia gunakan kisah hadis Bilal bin Rabah solat 2 rakaat atau berapa rakaat, bukan 2 je sebenarnya, banyak yang dia boleh selepas daripada dia berwuduk. Sebenarnya hadis tersebut bukannya macam tu maksud dia. Bahkan ia bukan maksud dia Bilal bin Rabah buat, Nabi ikut Bilal. Nabi SAW ada ajar kepada hadis yang lain. Nabi kata barang siapa wuduk macam wudukku ini, dan solat 2 rakaat, tak bercakap dengan dia dan 2 solat tadi, diampunkan segala apa yang daripada dosa-dosa dia akan dihapuskan semua sekali. Apa dosa telah lalu akan dihapuskan. Ini dalil yang nyata jelas Nabi SAW galakkan dan sarankan. Datang kita kata tapi Bilal bin Rabah punya Bilal bin Rabah buat, dan dia Nabi kata dengan dia, apakah perkara yang kau paling harap wahai Bilal, beritahu aku tentang perkara yang kau paling harap daripada amal-amal setelah kau masuk Islam. Apa yang kau paling harap? Pasal aku dengar tapak kaki kau di syurga. Dia tak sampai lagi, tapi tapak kaki dia bunyi kat syurga dah. Tapi bila Nabi SAW tanya itu, Bilal kata yang paling aku harap. Dia kata dia yang paling diharap. Mungkin itu. Dia ada banyak lain, dia kena impak dengan batu ketika tengah panas pun ada. Azan dia mungkin itu. Tapi dia kata aku tak pernah meninggal, tak membiarkan. Setiap kali wuduk je aku akan solat sedafas datang, seberapa banyak yang aku boleh. Mana bukan 2 rakaat sebenarnya. Bukan seberapa banyak yang aku boleh. Maka kataballahu alaihi, seberapa banyak aku boleh. Maksud dia solat di solat seberapa banyak ini boleh. So, jadi dia rasakan itu. Jangan cakap dengan diri sendiri. Maksud dia yang hadis Nabi itu, maksud dia yang sembang dengan diri macam Allahu Akbar. Tadi kan dengar kata kan Ustaz Adi kata benda tak boleh. Itu kan. Itu sembang sendiri lah. Tu maksud dia, jangan sembang dengan diri sendiri. Itu satu benda lain. Masalah jangan terus dah tertariklah steering balik. Tapi kau tak tarik steering, masuklah longkang. Maksudnya fokus baliklah. Fokus baliklah. Maksudnya kalau kata benda tu tertarik, tarik betulkanlah semula.
Sedarkanlah diri kita berhadapan dengan Allah Taala. Dan kalau kita maintain sentiasa kita menjaga dan dapatlah janji Nabi tadi. So dia ada saranan Nabi sendiri sebenarnya. Lepas wuduk, solat. Saranan Nabi. Datang kita kata tak. Nabi buat lepas daripada Bilal ajar. Takkan kot. Mana boleh macam tu? Mana Nabi punya utama. Yang ini adalah mengikuti pada apa yang Nabi sarankan. Nabi tunjukkan jalan, maka para sahabat yang pergi ke arah jalan tersebut. Bukannya di opposite. Saya ingat ada orang tadi bila kita tegur kan tentang perkara ni, dia kata hadis Bilal punya kisah tu lebih awal daripada hadis Osman. Osman tunjukkan wuduk, dia kata Nabi, barang siapa wuduk seperti wudukku ini kan. Dia kata hadis tu lewat. Hadis Bilal awal. Saya kata ustaz tengok kat mana? Kat mana nampak siapa tua siapa muda, mana datang dulu masa kemudian? Mana ada kat situ? Dan ini masalah yang timbul kerana orang tu dia salah faham dan dia menyangka tapi hujah dengan batil lah. Hujah dengan batil. Dia cuba saya upaya nampak di mana tempat yang ada point kat situ. Tapi boleh. Ha? Ya. Pasal memang kita kata terbuka untuk kita solat, kecuali kepada waktu-waktu yang haram lah. Waktu-waktu haram yang Nabi larang, memang kita para sahabat menjaga tersebut. Mustahil para sahabat melanggar. Tak kita para sahabat langgar arahan Nabi. Para sahabat tak buat macam tu. Kan? Kita kata Nabi tak bagilah. Kalau kata Nabi bagi. Waktu haram dia tak buat. Waktu yang boleh. Contoh macam sekarang ni kan. Kita wuduk. Kemudian tak ada masa kosong sampai pukul 12 sekarang. Sampai tengah hari kan. Solat lah banyak mana nak. Lepas zuhur kan nak buat lagi. Buatlah. Solat banyak nak. Selagi tidak terlaksana tak sampai waktu yang haram, buatlah. Banyak mana boleh. Itu maksud sebenar. Bukannya maksud kita macam apa yang kita bayangkan dalam konteks ini. Okey, solat 2 rakaat ni ada kat oleh Bilal. Mana boleh cakap macam tu? Kalau kita tahu Bilal ada, kan Nabi ikut sunnah Bilal ke? Yang tu yang kita kata benda yang batil. Tapi dipermainkan. Orang yang awam yang tak faham akan, wah betul lah ustaz ni kata Bilal bin Rabah buat nak masuk syurga, tapak kaki dan syurga straight, mengadakan benda baru. So dia pun nak buat benda baru. Kalau Bilal punya sampai itu dia punya tapak tangan kat sana. Kan? Salah betul. Dan dia Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Orang-orang yang menjidal, menghujah, membantah fi ayatillah, pada ayat Allah, bighairi sultanin atahum, dengan tanpa sebarang authority, tanpa sebarang bukti, tanpa sebarang kebenaran atahum datang kepada mereka. Mana tak ada authority, dia bukan nabi. Dia bukan sekian. Jadi kenapa dia nak menghujah atau menjidal ayat-ayat Allah? Jadi kita kata kesibukan dengan berdebat dan memindahkan cerita-cerita adalah satu pintu yang luas dari pintu-pintu kesesatan dan penyelewengan. Zaman kita sekarang banyak orang nukilkan cerita ini, orang ni kata, orang tu kata, orang ni kata, orang tu kata. Dia sibuk orang ni kata, orang tu kata. Dia lupa berkenaan dengan tajuk yang asas. Macam saya tengok tadi satu tu, ni baru ni rupanya kita buat tahun lepas lagi. Yang tajuk berkenaan Allah Taala bersemayam atas Arash, kemudian masalah tabarruk dengan orang-orang soleh, kisah-kisah orang soleh. Jadi dalam konteks itu saya cakap, saya Ustaz Nasai Hanafi, kemudian Ustaz Yunus sebagai moderator. Dan tajuk sebut baru ni keluar balik. Dia kata, tengok diorang ni telah berani mengatakan Ahlussunnah Asy'ariyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dia kata bukan tersesat dan sebagainya. Mereka dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kerana mereka tidak bersama golongan yang sesat. Tapi nak katakan bahawa semua ulama-ulama ahli sunnah ini adalah bermazhab Asy'ariyah, masalah. Sebab mazhab Asy'ariyah bukan wujud semenjak awal lagi. Bahkan dia datang selepas Abu Hasan Al-Asy'ari, dia wujudkan kaedah sifat 13 yang digunakan oleh dia untuk berdebat dengan golongan Mu'tazilah. Bukannya diasaskan untuk wujudkan sebagai pengenal Tuhan. Sifat 20 tu, sifat 13 atau sifat 20 tu wujud untuk berdebat. Dan dia lahir tahun bila? Takkan kita nak kata Imam Syafi'i Asy'ariyah, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik bin Anas, kalau awal sebelum dia lagi kan? Takkan kita nak kata orang berkenaan dengan Asy'ariyah. Bukhari, takkan nak kata Asy'ariyah. Sebab benda tu lepas daripada tersebut, tempoh berkenaan. Macam mana mungkin kita boleh berkata orang ini adalah orang bermazhab Asy'ariyah? Sedangkan Abu Hasan Asy'ari sendiri asalnya adalah orang yang berfaham Mu'tazilah. Kemudian dia lawan balik bapak tiri dia. Maksudnya asal dia bersama dengan bapak tiri dalam masalah kefahaman. Kemudian dia hujah balik. Maksudnya dia berasal mazhab Mu'tazilah. Macam mana kita kata dia punya yang asal agama? Macam ni macam orang Yahudi atau Nasrani kata Ibrahim ni Yahudi. Mana boleh? Macam mana nak jadi? Sebab apa? Ibrahim bila?
Kan? Dan Taurat dan Injil turun Pak Ibrahim, macam mana nak kata? Kan yang mana kata batil. Lepas tu dia disebut, kalau sekiranya dikatakan, dia sebut, dia kata bila dikatakan ahli sunnah jamaah, maka dia adalah Asy'ariyah. Soalan, siapa kata? Kalau orang tu datang kurun ke 9, ke 8, mana 800 hijrah, 900 hijrah dan sebagainya, 700 hijrah, takkanlah orang berkenaan menjadi autoriti bagi orang sebelum dia. Faham tak? So konsep yang amat salah. Yang bercakap tu kita siapa? Sebenarnya pasal istilah ahli sunnah, kan kita terangkan berkali, telah muncul sejak awal lagi, daripada zaman tabi'in lagi. Macam Muhammad Ibn Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, dia kata dahulunya mereka menerima daripada semua orang, tapi bila berlaku fitnah, maka mereka berkata, sammu lana rijalakum, beritahu kami siapa perawi kamu, siapa rijal kamu, mana perawi yang merawikan hadis kisah-kisah berkenaan. Lalu dilihat pada ahli sunnah, diterima cerita mereka. Dilihat pada ahli bid'ah, ditinggalkan cerita mereka. Itu maksud dia, dah ada konsep itu. Bukan masalah politik, tapi ini adalah pembezaan di antara orang yang berpegang dengan kitab dan sunnah. Takkan kita nak kata para sahabat Asy'ariyah juga? Tak pelik ke? Tak, Asy'ariyah tu memang dia kumpulan tu orang bagi nama. Tak, dia macam nak kata kumpulan pun mungkin, dan siapa yang mengikuti kumpulan tersebut. Macam mazhab Syafi'i lah, Imam Syafi'i bukan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mazhab Syafi'i. Pasal orang yang ikut pendapat dia dikatakan mazhab Syafi'i, dia sendiri bukan mazhab Syafi'i. Faham tak? Imam Malik bukan mazhab Malik. Macam Wahabi tak ada, Wahabi Tak ada, orang kata, orang namakan tu je. Tapi Asy'ariyah lain lah. Asy'ariyah macam tu juga, macam tu juga cerita dia. Orang mengikuti, mengatakan diri mereka ni mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari berdasarkan pada sifat-sifat 20 tu. Itulah cara untuk mengenal. Sedangkan sebenarnya itu adalah percubaan. Ni percubaan, usaha. Seorang lelaki yang kita kata semua Allah Ta'ala berikan ganjaran pada dia di atas usaha dia. Tapi benda tadi salah, kita kata salah. Bukannya agama Islam daripada asal, bukan agama Islam dari asal. Bukan kita kata inilah Islam yang asal. Mana boleh? Awak baru wujud, awak baru ada. Takkan boleh nak kata macam tu. Macam dulu ESQ kata, inilah Islam yang sebenar. Kau dah biar benar. Kadang dia kata korang dia kalau istilah budak sekarang, biar betik biar betik kan, biar betul jadi biar betik kan. Dia kata takkan kot, kan biar logik sikit kan. Kau dah wujud zaman sekarang, sahabat Nabi tu takkan nak bermazhab ESQ pula. Imam Syafi'i bermazhab ESQ awal lagi tu, awal lagi mereka ni. Ini jadi kita ada golongan yang dipanggil apa? Awal. Generasi ini adalah generasi asal. So kita nak cek akidah kita, tengok situ. Fahaman kita, tengok situ. Kalau dia kata orang datang lewat, tiba-tiba dia kata inilah dia kumpulan, kau biar mana? Kan biar betik faham tak jauhnya? Macam mana? Jadi secara tak langsung, perbahasan tentang ini, bila orang tu kata tengok mereka telah menafikan Asy'ariyah. Tak. Kita kata ini adalah percubaan, usaha dibuat oleh seorang ulama, cuba untuk melawan, berhujah dengan Mu'tazilah menggunakan dalil akal, dalil akli. Lalu dalam percubaan tadi, itulah yang berlaku. Dan banyak kerana zaman berkenaan cuba nak berdebat dengan Mu'tazilah, diajarkan benda sebagai senjata. Semua orang kena pegang senjata ni, supaya kalau debat dengan Mu'tazilah, ini benda yang hujah kita. Itu je. Dari segi asalnya bukan. Pasal sebelum mereka ni muncul, telah ada para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, yang mereka ni telah pun ada akidah yang khas, yang tak ada serupa dengan sama ada Asy'ariyah ke, atau Mu'tazilah ke, atau Qadariyah ke, atau Jabariyah ke, dan seterusnya. Tak ada serupa pun. Diorang ada sifat tersendiri. Mungkin sebahagian pendapat Asy'ariyah tadi kena dengan mereka, tapi yang bab-bab lain mungkin tak kena. Itu masalah dia. Sekarang saya perhatikan di Malaysia, pegangan kepada panggil sifat 20 ni, ada sikit dia punya panggil apa, ada ujung tu ada benda pelik sikit. Sebab banyak yang berkeras nakkan supaya pakai sifat 20 ni, diorang menekankan berkenaan dengan antara benda lagi kita tu yang ni mereka kebiasaannya berfahaman sufi. Dia kan amalan sufi, akidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i, kata dia nak macam tu kan. Tapi bila kita perhatikan balik dalam sifat 20 ni yang asalnya digunakan untuk berujar dengan Mu'tazilah, dia sebut qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang mana 7 benda tadi sifat ma'ani. Kan, ma'ani, maknawiyah, salbiyah dan sebagainya. Normadiyah yang tak ada tu. Faham tak? Jadi diorang ada
istilah kat situ. Jadi bila sifat-sifat itu, 7 sifat tadi sebenarnya dipakai oleh golongan wahdatul wujud untuk mengatakan dalam kita ada Allah. Sebab kudrat kita ada, iradat kita ada, ilmu, hayat, sama, basar, hayat nyawa, hidup. Okey. Sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam. Kan nampak kita ada juga. So, jadi ada 7 sifat berkenaan yang menyebabkan di situ yang ada sikit dia. Yang last kali macam apa membawakan mereka ni kepada fahaman wahdatul wujud. Diorang gunakan sifat tadi untuk menjelaskan bila kita berasa, bukan kita berasa, dia yang berasa. Bila melihat, bukan kita melihat, dia mendengar. Dia nakkan benda berkenaan. So, nakkan fahaman tadi. Jadi bahaya sebenarnya. Dia konsep ni, tapi ialah, mungkin tak ramai. Mungkin itu sebab kenapa sekarang ni pun tak diajarkan sangat pun. Bahkan benda tu ada pada ilmu kalam. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ghazali rahimahullah, dia sendiri telah mengarang kitab seperti apa, dalam kitab apa, Iljamul Awam an Ilmu Kalam, mengekang orang awam daripada ilmu kalam. Ni ada karang buku khas. Ini buku tadi bukan apa, dia sekat, dia kata. So, benda tadi ilmu kalam tadi akan membahayakan kepada akidah orang awam. Kena salah faham mereka kepada tentang Allah Ta'ala. Yang lebih selamat adalah mereka percaya Allah Ta'ala seperti mana para sahabat Nabi SAW tuntut. Pelajari daripada Rasulullah SAW dan para tabi'in belajar daripada sahabat. Itu cara sepatut mereka kenal Allah Ta'ala, bukan cara yang lain. Jadi kadang-kadang cerita-cerita yang kata apa, cerita-cerita orang ni kata, orang tu kata, semua sekali ini membuka pintu kesesatan dan penyelewengan. Al-Khatib Al-Baghdadi telah menyatakan bahawa perdebatan yang tercela ada 2 bentuk. Satu bentuk adalah berdebat dengan tanpa hujah. Contoh macam kita berdebat, ayam dulu ke telur dulu? Kan dua-dua kita tak pernah tengok Allah Ta'ala cipta mana satu dulu. So tak usah debat lah. Kan debat Ashabul Kahfi dan sebagainya, tak ada hujah. Tak ada sebarang tak ada sebarang kita panggil apa, kedudukan untuk kita berdebat kat situ. Okey? Mana berdebat dengan tanpa hujah langsung. Cuba bincangkan, mendalamkan pemikiran dan sebagainya. Hujah tak ada, tapi tak berdebat, bincang. Yang kedua, berdebat dengan kelang kabut dan samar-samar, bagi membantu kebatilan serta setelah munculnya kebenaran dan terangnya. Mana kebenaran dah ada, kita cuba kelang kabutkan. Mana datangkan dengan idea-idea pelik. Yang satu tak ada hujah langsung. Kita benda tak ada, A tak ada, B tak ada, dua-dua sibuk. Yang kedua ni datang dah kebenaran, tapi apa? Kita bawa kebatilan tadi dengan samar-samar. Kalau macam ni macam ni, kalau macam ni macam ni, kalau macam ni macam dia, macam tu. Macam bila orang sibuk dia kata, kalau macam ni apa, kalau Allah Ta'ala sifat macam ni, dia makhluk. Kalau dia berada dilingkungi oleh masa dan tempat, dia makhluk. Ada time, ada space, dia makhluk. So ini tanpa dalil. Pasal dia cuma ambil laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala kata macam Mu'tazilah. Dia tak terima Allah Ta'ala berkata-kata. Alasan dia kalau berkata-kata sebab kata-kata atau bunyi ni dia kan gelombang udara. Kan kita buat macam ni, dia kan dengar, saya buat macam ni kan, akak dengar macam kita dalam air kita ketuk kan, gelombang tu datang. So makin dekat makin kuat lah, makin jauh makin perlahan. So dia macam tu. Dia boleh sebab ini kan. Okey. Jadi dia kata, okey, kalau Allah Ta'ala berkata-kata pada Musa, dan kata-kata tu macam mana datang dia? Musa dengar seorang ke orang yang dengar sekali? Kalau Musa dengar seorang, kan orang lain tak dengar, maksud dia bukanlah kata-kata tadi datang dengan suara biasa. Maksud dia kata-kata tadi datang melalui alam ghaib dan juga hati. Maka Musa dengar, bukannya dengar dengan telinga, tapi dengar dengan hati. Faham tak? Dia try, cuba nak hujah. Kalau kata mana kalau Allah kalau tak ada, mana firman Allah Ta'ala tak ada. Pasal dalam perkara ni, benda tersebut Allah Ta'ala berkuasa untuk jadikan Musa mendengar, orang yang tak dengar. Macam Allah Ta'ala jadikan binatang mendengar suara orang dalam kubur. Semua benda kat dunia ni mendengar. Benda berkata tentang orang kena siksa dalam kubur, dia berkata mendengar bunyi soalan ni atau suara mereka ni, semua makhluk kecuali asaqalain, jin dan manusia. Maksudnya Nabi jadikan Allah Ta'ala jadikan benda tu betul-betul ada, cuma kita tak dengar. Reality. Bila nanti malaikat tanya kita, bukan cuma malaikat tanya dalam hati, tak ada, tanya betul-betul. Maksudnya soalan tadi, kalau binatang dengar, maksudnya benda tu ada tak? Adalah. Masalah Musa dengar, Allah Ta'ala berhak, berkuasa untuk jadikan benda tersebut. So maksudnya tak timbul tajuk untuk kita katakan apa benda berkenaan macam itulah. Kalau Allah Ta'ala sekian, dia cuba nak, kan dia twist kan. Kalau Allah Ta'ala macam ni, kan dia makhluk, dia kata. Kalau Musa dengar, dia telinga, maksud dia benda tu gelombang udara. Kalau gelombang udara, semua orang kena dengar. Tak, siapa hak kita untuk kata orang lain tak boleh dengar, Allah Ta'ala tak ada sekat. Allah Ta'ala kan berkuasa untuk sekat orang lain dengar, tapi Musa dengar seorang. Boleh je. Dan memang Musa dengar betul-betul. Bukannya dengar macam
dalam hati? Tak. Tahu dia cakap itu. Pasal hujah dia, dia turun ke Allah Ta'ala lebih makhluk. Kan dia kata kalau Allah Ta'ala sekian, dia sekian. Dia kata, Allah Ta'ala sekian, dia sekian. Itu Allah Ta'ala ada tamu bertempat lah. Semua sekali ni hujah dengan batil. Apa idea, apa akhiran nak pergi mana? Bahas kan? Nak pergi mana? Apa keputusan dia? Tak ada keputusan. Hanya untuk bermain-main dengan kata-kata saja. Nak berkata-kata, nak kononnya mendalamkan perbincangan. Mengarut. Memang mengarut. Yang ini saya perhatikan, benda-benda dia sering berlaku. Mana orang berhujah dengan batil, sibuk nak memperdalamkan pengetahuan kononnya. Tapi tak ada benda pun, dua-dua tak ada hujah. Dia ni dia tu dah ada hujah Quran, datang dia kononnya lawan dengan hujah yang tak ada, yang kononnya apa benda tadi sebagai cara untuk apa menunjukkan dalamnya ilmu dia, pandainya dia tentang falsafah dan sebagainya. Dia mengarut. Jadi benda ni kita kata bahaya yang sering berlaku macam kita ni, benda-benda macam ni kata Allah Taala kita tak tahu tentang dia. Jangan masuk campur. Allah Taala kata ada. Allah Taala kata bercakap. Nabi kata akan lihat apa Allah Taala di akhirat. Kita kata kita akan lihat Allah Taala di akhirat. Macam mana? Tunggu mati. Tak perlu kita terjemahkan kepada dia bukan macam tu. Faham tak? Maka tak patut kita masuk pun untuk bahaskan. Itu sebab kenapa bila apa kerajaan Abbasiyah dahulu, bila diorang sibuk tangkap para ulama kan untuk tanya soalan sekian Allah Al-Quran tu makhluk dan sebagainya. Jadi seorang di kalangan ulama tu kata apa? Dia kata macam mana boleh luas untuk engkau benda yang tak luas untuk para sahabat. Mana para sahabat tak sibuk bahaskan, kenapa korang sibuk bahaskan? Quran itu makhluk ke tidak? Para sahabat tak pernah tanya. Tak pernah tanya. Tak pernah bahaskan, tak pernah bincang. Diorang lupa tanya, kita sibuk tanya. Jadi macam mana boleh luas untuk kita benda yang tak luas untuk para sahabat? Mana ke masalah tajuk tadi? Macam mana luas perbincangan untuk kita ni? Tajuk ni kita boleh argue. Para sahabat yang lebih afdal dari kita, depan mereka ada Nabi, mereka lupa nak tanya. Penting ke benda tu soalan? Tak penting pun. Jadi kenapa macam mana boleh luas untuk kita perbincangan benda tak luas untuk para sahabat? Soalan mudah aje. Para sahabat tak sibuk bahaskan. Macam kita kata tu, kita sebut berkenaan dengan bila Dajjal datang. Kemudian kalau sekiranya datang, Nabi kata baca pada dia pembukaan suratul Kahfi. Datang soalan tu kata, kalau tak hafal macam mana? Saya kata saya tak ada jawapan. Kita kenapa? Sebab para sahabat tak tanya Rasulullah tak ada jawab. Kalau tak hafal nak buat apa? Kan lari nak suruh lari dah. Kan? Kalau jumpa nak baca apa? Qul Allah aci tak? Tak aci. Sebab Nabi bagi awal Kahfi. Maksud dia jangan gatal pergi kod ada jawapan lain. Faham tak? Possibility ni, ini perbahasan macam ni dipanggil sebagai falsafah. Saya kata bukan bila kes orang bincang bab wuduk. Kan saya kata kalau tak falsafah masuk, simple je wuduk ni. Kan air tu ambil ratakan, habis cerita. Yang dia sibuk tak angkat tangan. Kalau air tu jatuh mercik, air yang kena tu nanti mustakmal juga. Apa ni? Sahabat tak sibuk, Nabi tak sibuk, kenapa sibuk? Soalan. Pasal Nabi sendiri tak pernah tadah air wuduk baginda untuk pakai sekali lagi. Dan Nabi tak sibuk air mercik tadi untuk apa? Untuk kata air itu telah rosak. Yang kita gatal masuk kenapa? Ini masalah falsafah. Tanpa hujah, tanpa dalil, duk bawa ini bantai. Ini kalau ni. Buang masa betul. Tak buang masa. Benda simple je. Tak ada perlukan perkara berkenaan. Dan kita masuk dalam perkara tersebut mendalam. Kan inilah perbincangan. Ni punya falsafah. Ni bahayanya falsafah. Dalam masalah Islam ni bila masuk falsafah ni masalah dia. Sebab benda tu balik pada asas bahasa. Apa makna bahasa? Kita tak penting masalah bahasa. Nabi kata, bila kita bincangkan, Nabi kata kullu bid'atin dhalalah. Dia kata, okey, apa makna bid'ah? Dia main itu. Apa makna bid'ah? Ini simple je. Benda tu dalam tajuk tadi tak ada diajar oleh Nabi untuk mendekat diri pada Tuhan dengan cara tersebut. Jangan jadikan jalan sendiri. Benda umum silakan, buatlah. Zikir banyak mana? Zikir dah banyak mana pun. Nabi tak pernah sekat. Dia kata zikir saya 70,000 terus masuk syurga. Dah masalah lah. You are planning jalan, laluan, road. Tak boleh. Pasal dia Nabi tak limitkan, kita tak limitkan. Kalau Nabi kata seperti akhir malam, waktu Allah dengar doa-doa kita. Tak ada boleh kita kata macam sepertiga akhir malam, saya nak buat awal pagi. Jangan pandai-pandai, faham tak? Jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai. Maksudnya apa waktu yang Nabi kata itu adalah wahyu. Apa yang lain tu tak boleh masuk. Saya kata benda tadi kalau anda kata perlu, para sahabat tanya awal lagi. Mereka akan bertanya lebih awal sebelum kita lagi. Ini asas.
Ini adalah asas. Jadi dia kata apa? Telah sahih daripada Rasulullah SAW, telah sahih daripada Rasulullah SAW, bahawa baginda bersabda, tiadalah sesat satu bangsa setelah petunjuk yang datang kepada mereka, jika bukan kerana mereka diberikan perdebatan. Mana tidaklah sesat satu kaum tu kecuali diberikan mereka ni jidal, berdebat. Benda tak ada dalil pun cakap juga. Masalah dia. Dan ini yang kita sering berlaku. Kesian pasal masa kosong, masa yang ada tadi dihabiskan dengan perdebatan benda sia-sia. Tak menambahkan iman, tak menambahkan takwa. Tak ada tambah takwa pun. Jelas sekali benda tu. Sedangkan bila kata berpegang dengan dalil seperti mana dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu menambahkan iman. Untuk restrict diri kita daripada memandai. Start kita mula takwil-takwil, hukum Allah Ta'ala pun kita tinggalkan. Alasan kerana mungkin maksud sekian boleh lagi. Ya, di situ. Dah sekali habis. So, tak sepening kepala bila orang tinggalkan agama sekarang ni. Dari segi masalah hukum hakam. So, kita sendiri dalam masalah akidah kita, apa? Boleh kata ada double meaning. 2 meaning, 3 meaning. Kita ambil yang itu sebagai asas agama kita. Dan bila orang tinggalkan agama, tak nak buat, kan? Akhirnya, jadi apa? Jadi, tak ada alasan untuk kita larang mereka. Sebab kita sendiri dah buat perangai sama. Pada sifat Allah Ta'ala yang tak berhak kita bercakap tentangnya, kita bercakap. Pada masalah hukum hakam macam tu jugalah. Akan timbullah orang akan nak memperluaskan perbincangan. Contoh macam aurat tu tak semestinya wajib. Kenapa? Sebab pengertian jilbab itu apa, pengertian hijab itu apa, disebut pengertian. Soalan sekarang ni, syariat faham macam tu ke? Para sahabat faham macam tu? Tak. Kenapa masuk? Kenapa mesti masuk? Sebab kita kata kerana itu, sebab kita kata, berkali kita terangkan, Islam itu adalah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. Bukannya datang dengan idea kita sendiri. Ya? Yeah? Sekarang orang suka cakap salam Jumaat macam-macam. Salam Jumaat tu bukan ajaran Islam lah. Mana salam Jumaat? Tapi di orang Alah, salam satu Malaysia pun ada. Ni salam ni macam ni, dia ikut ni. Kalau dia kata yang best macam ASQ pagi, tak ada salam pagi. Dia pagi. Dia pagi. oh tak ada selamat pagi. Tak ada pagi. Pagi. Apa berarti? Ya, tunjukkan kita tengah sedia. Pagi kan kita waktu tengah aktif. Pagi. Ini salam khas. Ini antara tanda kiamat sebenarnya. Dia berkata salam khas. Salam bentuk khas. Kan salam di ajaran syurga dah ada dah, salam khas kita tu pakai. Tak adalah dia sebenarnya nak menunjukkan apa, kumpulan apa, kononnya dia ada satu style baru dalam agama. Takkanlah kita kata yang Allah Ta'ala ajar tak cukup. Nabi ajar tak bagus lagi, yang kita punya lagi best. Takkan kot. Kan? Jadi macam kita kata salam Jumaat lah, salam satu Malaysia lah, salam Hadari, salam apa lagi? Semua salam jenis-jenis. Berpelik-pelik. Tanda kiamat. Sama ada salam khas tu, para ulama kata sama ada salam khas tu kepada orang tertentu atau bentuk tertentu. Berorang, contohnya kumpulan kita je, salam khas kepada orang-orang kita kenal je. Yang ni bukan orang Muslim tapi ni orang saya, ni bukan orang saya. Ni sebenarnya taklim je, dia bagi salam. Kita sama belajar yayasan taklim, kita saling bagi salam. Jumpa orang daripada Al-Qadim. Sekarang ni kan ada. Kan lah orang syarikat lah, sama politik. Sebut politik pun kan. Sama dah tu. Tak boleh dah macam tu. Salam tu pada semua. Kan kata orang munafik pun bagi salam, tak ada Nabi kata belalah kau. Tak ada salam pun kan. Salam dia sama je. Mana bagi salam? Bagi salam. Muslim layan sebagai Muslim. Walau dia munafik sekalipun. Layan sebagai Muslim. Hak dia sebagai Muslim berjalan walaupun dia munafik. Hak dia berjalan. Ini kita kata secara asal tak timbul tajuk untuk wujudkan salam berjenis baru. Salam baru kan. Itu salam tu untuk juri hebah je. Kan juri hebah televisyen kan. Kan kata salam satu Malaysia. Salam Malaysia benda. Nak buat macam mana? Tu yang trademark. Dan orang suka kan bila dia cakap orang ikut. Trademark macam. Memang segat lah. Tak tahulah. Kan. Kalau dia kata benda ni kalau dah ada bentuk yang baik daripada Islam, tak payah datanglah cik lain. Tu je. Cukup dah. Agama ni cukup dah. Kalau benda-benda lain bukan berkaitan. Pasal salam ni adalah benda yang dikira sebagai hak Muslim kata Muslim. Dan telah diajar oleh Nabi SAW kepada kita dalam hadis Bukhari Muslim, berkaitan tentang pemberian salam oleh Adam AS kepada para malaikat. Yang mana Allah Ta'ala kata pada Adam ketika Allah Ta'ala suruh Adam bagi salam pada para malaikat, dengar balik apa malaikat jawab, itu menjadi salam kamu dan salam keturunan kamu sesudah ini. Dan kita mungkin dah terlepas bahasa yang lama, macam-macam dalam bahasa Arab, macam amin kan. Amin tadi kita dalam ikut bahasa Arab
atau bahasa lain ke sebagainya, amin itu adalah lafaz yang dipakai dalam bahasa Arab. Walaupun dia asalnya kita kata tak digunakan dengan biasa oleh orang Arab. Cuma dia beri pengertian makbulkanlah. Orang bukan Islam, di kalangan ahli kitab pakai juga amin. Amin. Okey, kenapa benda berkenaan? Kita lafazkan sebab para malaikat pun melafazkan lafaz yang sama. Malaikat melafazkan. Jadi bukan bahasa Arab pun. Kalau nak kata bahasa Arab ke, diarabkan. Nak kata daripada asal amin, aminu kan, mana tak ada dengan gatal nak pergi apa? Apa asal usul? Apa asal usul perkataan berkenaan? Macam iblis. Apa iblis ni maksud dia apa? Dia bukan nama Arab. Ibrahim, tak usah gatal dia panggil. Ya, ini kita panggil apa? Benda dah ada, masalah syarak, kan benda bukan Arab, tak payah bincang lah. Ni bincang lagi. Jadi kadang-kadang benda masalah kat situ je. Kita kalau dia kata kita ambil agama ni simple, mudah sangat. Banyak sangat jalan-jalan kebaikan. Tapi bila kita start rumitkan keadaan, cari benda-benda sama-sama, cari hukum yang tak wujud dalam agama, dia mendatangkan dengan bentuk-bentuk macam ni, merosakkan kita kefahaman. Macam kes yang baru ni, apa nama? Washing machine. Washing machine kan? Iya. Dia sebenarnya dia dua hadis. Satu hadis nombor 66 dengan 67 dalam Sunan Tirmizi. Hadis pertama, hadis para sahabat tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, bi'ru buda'ah, dicampakkan telaga buda'ah ni dicampakkan ke dalamnya. Bukan nanti saya terang maksud campak ke dalamnya dia kata al-hiyab, perca-perca kain haid. Kemudian dia kata apa, luhumul kilab, daging-daging yang dibagikan, daging sisa yang dibiarkan anjing makan. Dan juga dia kata an-natin, benda-benda bau busuk, dia kata. Para ulama nyatakan bukan maksud orang Madinah buang dalam tu, pasal Nabi wuduk dari air tersebut. So jadi pasal biasanya air kalau hujan dan sebagainya akan mengalir. Bi'ru buda'ah ni terkumpul ke dalam ni benda tu. Tapi para sahabat tanya sebab apa? Sebab air tak berubah. Kalau memang busuk, berbau, takkan dia orang tanya. Kalau dia nampak dah berbuih-buih kan, hitam kan, takkan nak ambil wuduk kan, kan. Badan kita secara tabiinya, para sahabat bimbang rasa confused berkenaan air laut. They ask about air laut. Boleh ke tidak berwuduk dengan air laut? Maksud dia kerana air laut tadi apa? Sifat dia lain. Kita apa? Masin. Itu pun orang tanya. Takkanlah orang tak tanya, orang air itu dah berubah nak tanya benda lagi. Kalau dia kata dah busuk-busuk sebagainya, nak angkat, takkan ambil kot. Mesti takkan timur di situ. Tapi kerana air tak berubah, tu Nabi pun kata innal ma la yunajjisu syai'. Mana air berkenaan tidak dinajiskan oleh sesuatu. Air itu suci, tidak dikotorkan, dinajiskan oleh sesuatu. So jadi para sahabat Nabi ajarkan, dan air tersebut darah dia yang membubar kafuri. Dia kata dalam riwayat berkenaan, salah seorang di antara ulama tu dia ukur bi'ru buda'ah tu. Dan tak berubah sejak zaman Nabi lagi. Mana dia punya diameter dia lubang tu dan 3 meter lebih kurang. Hampir 3 meter. 3 meter. Dan 3 meter. Pasal dia sebut 6 zira'. Zira' daripada sini ke sini. Kan zira' 6 zira'. Sittatu azru'in. Sini ke sini. Dia kata dalam 32 cm. 64 cm. Saya jawab, saya kira semalam. Mana pula? Kejap. Okey, semalam yang saya bilang semalam. Sekejap mana entah. Pakai handphone ke pakai benda tu ah? Sekejap. Saya bilang malam tu tak ingat. Saya pakai ini ke pakai tu? Sepatutnya kalau pakai ini ada kot dia punya apa nama? Ada bag tak? Tak ada bag. Memori ada memori. Mana memori dia? Ikutkan ada memori ni. Mana dah? Saya tak ingat lah pula. Tak apalah nanti lah. Okey. Dia apa jumlah dia, dan saya campur-campur dalam dia sebut dalam 3 meter. Something around 3 meter. Jadi bila dia sebut macam tu, maksud dia, dan dia punya dalam dia dah 2 kaki je. Pasal dia kata paling tinggi sampai pusat yang dewasa biasa kan. Kemudian paling rendah ketika sampai bawah hari-hari. So itu jumlah air dia. Jadi dia orang kata dengan confuse masalah air tu
boleh tak berwuduk? Nabi kata ia tak dikotorkan oleh sesuatu. Okey, maksudnya kat situ tanpa sebut jumlah banyak mana. Berapakah minimum air yang tak bertukar tadi? Nabi kata kalau bertukar tak ada tanya dah. Confirm tak tanya. Okey. Kedua, hadis berkenaan dengan qullah. Yang para sahabat nak tanya Rasulullah, dia kata Rasulullah, dia orang tanya Rasulullah tentang air yang berada pada kawasan tanah lapang, yang ada binatang masuk, binatang datang. Kan kadang-kadang binatang terjun kat situ. Binatang buas masuk situ. So Nabi tanya, dia orang tanya berkenaan sebut. Nabi kata, idza balagal ma' kullatain, bila air itu mencecah 2 kullah, tidak menanggung najis. Okey. Tak ada masalah kat situ kan, habis selesai masalah. Jadi maksudnya ada 2 hadis. Satu hadis sebut limit, berapakah minimum? Itu hadis nombor 2 tu. Dan satu lagi hadis tak sebut minimum berapa. Okey. Jadi bila konteks ni berlaku, macam orang tu bila basuh baju dalam mesin basuh sebagainya kan. Kalau berdasar pada hadis yang pertama, tak ada masalah. Pakailah. So as long as air tadi kan datang, kan air tu masuk, keluar at least 2 kali. Kan air tu masuk, kemudian apa tu? Masuk, kan. Dia biasa normally macam tu, at least 2 kali. Dan speed kita berapa kali kita nak, boleh letak 5 kali, 15 kali pun boleh. Betul tak? Mana mustahil, mana timbul tajuk masalah kata air tu kalau campur najis makin najis. Masalah hadis nombor 2 tu menyebabkan kat sini masalah. Pasal kalau najis tu sikit, campur air sedikit, air tu adalah najis. So maksudnya baju semua najis. Baju semua sekali najis dia kata. Sebab najis telah bercampur sebagainya. Problem dia sekarang ni, qullah tu banyak mana? Tahu tak qullah tu apa? Ha? Qullah is a water jar. Water jar. Okey, ini gambar qullah. Ni orang kita sebut qullah bukan qullah masjid. Aku masalah betul, qullah masjid. Bukan. Tengok tu gambar ni, alamak. Okey. Terus ni. Iya, pasal orang Melayu kita panggil qullah masjid. Bukan qullah masjid. Ada qullah masjid pandai-pandai. Ni qullah. Macam ni. Ni water jar macam ni. Alamak, gelap dah pula. Macam labu air, macam tempayan. Tapi besar paling besar mana? Takkanlah besar-besar ni zaman Nabi dulu angkut-angkut atas unta. Kan? Alibaba boleh masuk tak? Alibaba masuk tu kan tong air. Salah tu. Nampak tak ni? Ni. Paling mudah ni lah gambar ni. Dia panggil alamak. Ini dibasuh dekat gambar. Paling besar mana? Tak, itu masalah dia tak disepakati. Bila tak sepakati, kita letak hukum. Pasal mazhab Syafi'i, sapu stokin, ingat saya kata sapu stokin. Sapu pada khuf boleh. Pada stokin mazhab Syafi'i kata tak boleh. Sebab apa? Sebab stokin punya sifat tak diketahui. Tebal ke nipis, terus air ke tak terus air. Okey, kat situ pakai. Sampai kat sini qullah dipercanggahkan. Kenapa paksa orang? Asal kan. Saya ni jar, water jar. Kan? Macam cincai macam ni ke? Itu sebab kenapa kat sini timbul tajuk. Okey, kenapa dia orang kata 14 minit tanah berapa 500 kata kebadat? Sebab ada satu asar yang seorang tabi'in kata Nabi sabda, dan dia dengan Nabi putus, sahabat Nabi tak ada kat situ. Dan ada mursal. Mursal ni keseluruhannya adalah dhaif sebenarnya, kecuali dalam mazhab tertentu terima sebagai dalil. Cuma masalah sekarang ni bila mursal Ibnu Juraij, Nabi, sahabat tak ada. Kalau benda ni uniformly diketahui oleh para sahabat berapa jumlah dia, tak ada masalah pada kita. Kes dia pasal benda ni tak ada, sahabat Nabi tak cerita banyak mana, besar mana saiz qullah tadi. Hijab tu besar mana? Kan masalah kat situ. So macam ni kita nak apply pada orang ramai, mesti qullah tu banyak sekian. So air dalam washing machine tu tak jadi besar sejumlah itu. Siapa kata? Sekolah tadi kita tahu jumlah dia banyak mana. Dan as long as dia punya bilasan tadi menghilangkan bau, warna, rasa najis berkenaan, hilanglah masalah dia. Tak kira kata macam masih ada lagi. Sebab air asal tadi adalah najis. So air kedua ni tak? Air kedua najis juga. Air ketiga najis juga. Takkan air tu dicurahkan sekali, lepas tu kebuang. Kali kedua, masih lagi najis. Best macam tu. Ni masalah dia. Ni saiz dia. Dia jumlah dia tadi tak ada limitation. Ada sebut 5 kirbah. Kirbah tu sebut apa? 2 qullah sama dengan 5 kirbah. Kirbah tu bekas air daripada kulit. Saiz dia pun vary. Bukan sama. Faham tak? Saiz tak uniform. So dengan sebab itu, kita menerima untuk percanggahan kat sini. So bila kita terima percanggahan, tak boleh kita paksa orang dan kata baju awak telah najis. Najis. Dan saya kata takkanlah orang tu sewil nampak tai, gila dendam terus macam tu kan, nampak tai.
melekat-lekat dekat baju tu betul-betul rendam. Logik akal. Ada orang buat macam tu ke soalan? Nampak ada tahi tu, masukkan juga. Masukkan juga. Logik akal ni ada orang buat tak? Orang kafir pun tak buat, tak? Nak ni bukan Muslim, kafir pun tak buat. Tiba-tiba datang kita kata, benda ni Allah akan menyebabkan sekian. Apa hal? Tak ada ni pun, tak ada masalah kat situ. Air tu pasal kita kata, kalau sebut sebaik-baiknya. Kata kena check semualah. Kalau kata orang tu apa dekat suara dalam tu ada garisan kuning ke apa kan. So nak check. Selang. Oh ni najis. Konyol. Lepas tu masa sekian. Faham tak? Faham tak apa jadi? Masalah ngarut betul. Too much kan. Jadi viral dan kemudian dijadikan sebagai asas agama. Mana boleh macam tu? Pasal dia ada dalil dua. Ada dalil kat situ. Hadis nombor 6 dan 67. Sunan Nasa'i. Sunan Tirmizi. Sunan At-Tirmizi. So, jadi dua hadis ini menjadi perbincangan panjang lebar. Pasal ikut hadis pertama tak kisah banyak mana. Pasal kalau dia sahabat sebut tu diorang concern. Tapi maksud dia air tadi tak berubah. Kalau tidak tak payah tanya lah. Diorang tahu dah air berubah tu. Masalah ni tak berubah. Tu Nabi pun kata air suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu. Dia kata air tu elok. Air tu bersih, air tu suci. Nabi kata tidak dinajiskan oleh sesuatu. Maksud dia tidak berubah lah. Kalau berubah takkan orang tanya. Dan air yang kedua tu masalah kolah. Kolah tu apa? Nah tu kolah. Dia umpuk kolah macam ini ke kolah? Tak adalah besar sangat. Dah pandai pula. Ingat kolah masjid. Berapa kaki. Mana ada macam tu? Kan? Nama Nabi mula kumpul kolah macam tu. Kalau rumah Abu ada kolah, rumah Ali ada kolah, rumah sekian ada kolah. Besar mana kolah? Semua ada swimming pool ke? Ingat tak? Faham sikit, logik lah. Mana ada orang air banyak macam tu? Kalau tidak masakan Nabi banyakkan air sedikit. Nabi suruh para sahabat beli telaga. Kalau air banyak melimpah-limpah. Faham? Tapi ialah kaedah syarak dalam wuduk dan sebagainya ada. Janganlah beri alasan pula kerana ustaz kata air tak banyak, maka wuduk cara Nabi tu sebenarnya kerana air tak banyak. Tak juga. Nabi tegur Sa'ad bin Waqqas kerana wuduk. Nabi kata bazir. Nabi kata kalau sebelah sungai pun cara wuduk dia tadi adalah cara yang bazir. Walaupun sungai sebelah tu mengalir. Sebelah dia ada sungai mengalir. Maksud dia itu konsep cara pelaksanaan. Anyway, diorang bukan dibayangkan dalam tepi tu ada kolah, sini ada kolah. Aceh ada apa? Ada 5 kolah kan. Saya ada 3 kolah. Bayang kolah. Kalau bayang macam kepala kita kan 100 liter. 100 liter. Kolah tu kan 100 liter. Okey, rumah akak simpan kolah. Berapa kolah ada simpan air? Kan sebagai seorang Muslim, anda mesti concern berkaitan kebersihan dan juga pembersihan. Dan nak ambil air tahu jauh. So kalau dia kata paling kurang rumah akak ada 1 kolah. Dia ada kolah. ada 2 kolah kan untuk 100 liter air. 1 liter air banyak tak? 100 liter air. Banyaklah. Kan simpan kat mana tu maksud dia. Kalau itu rupa dia, kolah tu, mana saiz dia betul. So, sebab itu pencanggahan timbul, janganlah paksa orang. Jangan paksa. Jangan kata jangan macam inilah dia yang sebenar, Islam yang sebenar. Kan? Ini masalah dia. Sekolah air itu adalah benda yang tidak disepakati saiz dia. Kan disebut pendapat A, pendapat B, pendapat C dan sebagainya. Banyak-banyak gambar-gambar kan sekolah ni, kolah air. Macam itulah. Isi air. Macam tu je. Isi air dan sebagainya. Yup. Ustaz cakap pasal sapu air atas kotin tu boleh? Jumhur para ulama menyatakan boleh. Yang tadi kata tak boleh tu? Imam Syafi'i kata tak boleh. Syafi'i apa? Mau ikut mufti. Bohong ke Muhammad Syafi'i. Mufti kata apa ikut. Mufti kata apa nak buat apa program untuk haul apa Syekh Abdul Qadir Jailani. Mufti kata boleh dan boleh. Mana boleh macam tu? Dalam Islam tak ada sambutan kematian orang. Yang peliknya dia buat sambutan kematian. Di Putrajaya pula dibuat. Tak tahu ni 28 bulan. Kan? 28 bulan. Nak pergi ke? Mufti pula. Mufti bukan saya katalah kalau mufti patutnya kita cakap lah sikit. Benda tak boleh lah sambutan kematian orang dibuat di Malaysia. Kenapa? Ini kita cakap kat Yayasan Taklim hilang-hilang suara dia cakap. Kalau kita tak ada authority, tak apalah, tapi kita tegur lah benda salah. Katakan nak biarkan benda sebut. Mufti kata okey. Kalau mufti tak ada, mufti kata okey, tak masalah. Mufti kata okey. Untuk orang awam, mufti kata okey, dia diam je. Cakap banyak. Untuk orang awam lah. Akak orang awam kan? Orang awam, mufti kata apa okey je? Siapa? Saya ke orang awam. Saya belajar. Saya cakap ni saya cakap ni nak duduk mana lagi? Saya cakap lah. Saya cakap mufti pula. Ialah syarikalah. Akak jumpa sendiri. Buat tunjuk perasaan. Memang pandai. Nak mufti tak kata tak boleh?
Mufti kata tak boleh? Siapa kata tak boleh? Saya kata apa? Siapa cakap? Saya cakap? Bila saya cakap? Bila saya cakap? Tolong sikit saya tak cakap. Perlembagaan kata boleh? Perlembagaan kata boleh kan? Soalan perlembagaan kata boleh tak? Perlembagaan kata boleh tak? Soalan. Kerajaan dengan perlembagaan atas kerajaan ke kerajaan atas perlembagaan? Dah. Kerajaan perlembagaan kata boleh ke jangan dah. Okey. Pasal perlembagaan tu nak jaga. Pasal perlembagaan bukan hak kerajaan. Perlembagaan hak semua. Ada hak untuk kerajaan, ada hak untuk rakyat. Seorang kata ada perlembagaan duduk atas daripada ini masalah dia, tapi sepatutnya Quran atas lagi. Tapi anyway, nak pakai perlembagaan ambil. Nak sangat ambil. Okey. Perlembagaan atas. Bawah tu kerajaan, bawah tu rakyat. Dia tak ada jadi macam perlembagaan mengatasi kerajaan mengatasi perlembagaan. Tak boleh. Tu sebab kenapa persetujuan. Tuan-tuan lantik siapa pergi parlimen, tuan-tuan pangkah itu, ada orang yang kata tukar perlembagaan ke atau sekian sebagainya. Jika tidak, benda tak jalan. Tak boleh langgar perlembagaan. Tak kata saya kata tak boleh. Bila saya tak boleh. Saya tak galakkan, saya tak suruh, tapi saya tak kata benda tak boleh. Ustaz tu bukan ustaz. Ustaz je, bukan semua ustaz. Saya tak cakap pun. Ya Kak. Yang kita sampai di atas pokok atau kita bersama atas tudung kita ni, tapi sebelum tu kita mesti ada wuduk kan? Ya saya. Kita hukum samalah, maksud hukum samalah. Hukum yang sama tu sebab kata hukum khuf. Anyway, maksud dia dalam konteks tersebut kan stokin tadi, dalam mazhab Syafi'i dipercanggahkan pasal kata sifat stokin tak tahu macam mana. You don't know what ni, telus air ke tak telus air ke, tentang zaman Nabi dia pakai kain je, sarung kain ikat. Bukan stokin lubang macam kita. Allah alam. Tapi anyway, itu menjadi alasan untuk mereka tak terima. Dan kenapa bab qullah ni berkeras? Why should you berkeras dan tajuk qullah? Sebab qullah pun sifat dia dipercanggahkan. Faham tak? Ada as long as ni. Memang kalau macam air banyak ni jatuh tak hidung, kita pun tak lalu minum. Faham tak? Air banyak ni jatuh tak hidung dah ni kan. Dup kan larut. Kita tak lalu minum. Confirm lah. Sekarang tapi tak nampak dan sebagainya, tak ada lah. Kan sekarang masalah air macam mesin basuh tadi. Bilasan, demi bilasan. Relax lah. Ngarut-ngarut je. Engkau fatwa panggil orang ramai pun yang ini yang diviral kan. Yang benda-benda haram disebut oleh guru-guru tapi tak diajar pun. Macam berkenaan contoh macam masalah maulid ni kan. Dibuat berulang-ulang kali. Seriously bersepah ustaz yang yang kita terkenal cakap salah. Tapi tak disebarkan yang tu. Disebarkan benda pelik-pelik macam ni supaya orang kau ni mendalamkan pemikiran. Apa dalam pemikiran apa bendanya? Bahasa Arab pun tak faham. Bahasa Arab huah-huah dia punya level. Tiba-tiba saya memperdalamkan. Anda? Ustaz saya kata huah-huah. Kenapa? Ustaz sindir gitu lah. Bukan akak lah, orang lain lah. Akak dah belajar kata-kata-katamu. Akak atas sikit. Akak dah masuk fi'il mudhari' kan? Masukkan fi'il kan? Ini huwa muhum awal lagi. Kakak. Okey. Marhalah dipercanggahkan. Cuma kat situ yang kita kata ada para sahabat. Yang dalam Bukhari datang asar Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar. Mereka akan qasar dan juga berbuka puasa pada jarak 48 batu. Jadi kita kat situ ada point. Kalau para sahabat tunjukkan ni, tapi kalau tabi'in punya percanggahan timbul, kita diam je. Kita terima, siapa-siapa nak pakai. Tapi ilzamkan orang, mestikan orang pakai pendapat itu salah. Tak kena. Kalau para sahabat Nabi kita diam. Sekarang ni masalah tak ada yang sahih daripada sahabat Nabi berapa jumlah. Tapi kan macam tadi kes yang saya kata Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas, dia punya jarak dia buka puasa, jarak dia dia dikosarkan semayang start from 48 batu. Ya. Asal itu sahih. Hatta Bukhari letakkan dalam awal bab. Dia kata bab Nabi SAW menyatakan Nabi sini sebut musafir tu dengan sehari semalam, dengan bukan jarak, dengan masa sehari semalam sebagai musafir. Dan sekian dan dia kata dan Nabi sebut 3 hari 3 malam. Ada sehari semalam, ada 3 hari 3 malam. Dikatakan musafir. Kemudian dan disebut benda tu dahulunya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berbuka dan juga mengqasarkan sembahyang pada jarak 4 barik. 16 farsah atau 48 batu. So dekat situ kita ada point kita.
perbahasan kita jadi itu ada ruang untuk kita bincangkan. Yang ini kita kata masalah apa qullah hajar. Dahlah dhaif. Asar itu dhaif. Kan? Jadi tak boleh kita nak pakai untuk jadi masalah qullah hajar yang apa jumlah dia 500 kata Baghdad. Kan? Baghdad pun zaman Nabi tak masuk Islam lagi. Lawak kan. Tapi cerita dia itulah. Mana nak memaksa benda sebut dengan satu bentuk kemudian kata salah. Tak benda tu tak, kalau pasal pembasuhan najis kan. Sekali basuh saja dah hilang, cukup. Tak payah 3-4 kali. Kalau dia kata hilang sifat berkenaan, dia anggap tak ada lah. Bukannya menjadi masalah kat situ. Air tadi telah mengandungi najis, partikel-partikel najis sebagainya. Air sedapnya kan macam tu. Jadi last kira orang pening kepala. Kalau dia kata tak ada perubahan, tak adalah masalah. Kalau memang air kan, saya ulang ni, tarik seketul takkan kita masukkan. Kita buang dulu tarik tu. Takkan macam tarik masuk dalam tu. Confirm kita akan buat. Saya kata orang kafir pun tak buat. Orang bukan Islam pun takkan buat macam tu. Tak tahu orang bukan Islam yang kot dirasakan kebal pakai tarik ke. Tapi dari segi asalnya takkan siapa pakai. Nampak tarik tu dan tinggalkan. Confirm akan buang dulu. Baru masuk dalam, saya masuk. Faham Okey. Kerana ini telah turun temurun larangan golongan salafus salih daripada berdebat yang tercela, mendebat yang tercela tadi, itu sama ada bentuk yang pertama tanpa hujah, tanpa dalil, ataupun debat yang ataupun debat yang dengan kelang kabut. Mana datang dalil, kita cuba nak sama-samakan ataupun untuk merosakkan dalil di situ. Dia kata dia kata dan juga masuk dalam permasalahan rumit tanpa ilmu. Mana benda tak ada ilmu pada kita nak masuk bincangkan roh. Kata kita sekarang, roh tu apa? Yang biasanya nafsu, nafas, anfus, nufus, semua satu je. Mana satu je. Diperbagaikan. Saya tengok ada buku-buku pelik-pelik kan. Dia dibincangkan, la ilaha syirikalah. Nafsun lain, nafs lain, nafas lain, nufus lain, anfus lain. Maksud anfus dengan nufus tu plural bagi nafas je. Nafsun. Dia konon memperbanyakkan dalil. Salah. Tak boleh kita tinggalkan. Mana tu bukan pemisalan kita. Tak boleh. Dan di antara demikian yang datang temurun dikatakan oleh salafus salih adalah Umar bin Abdul Aziz berkata, sesiapa yang menjadikan agamanya sebagai dagangan untuk perbalahan. Fahaman agama dia dijadikan untuk dagangan, barang, untuk berbalah dengan orang. Dia akan membanyakkan keraguan. Mana banyaklah timbul keraguan. Dia akan doubt. Macam bila orang bahas sekian je, dia pusing sini. Kalau orang cerita dia pusing sini. Pasal dia, agama dia tadi adalah apa? Barang dagangan untuk dia cari makan. Supaya orang tengok dia pandai dan sebagainya. Okey? Atau beliau berkata, dia akan banyak beralih-alih. Mana sejak macam ni, sejak macam ni. Pasal dia kerja dia berdebat. Kan dia tak sentiasa statik. Sentiasa akan kontra dengan orang. Kan macam dalam falsafah macam tu. Semua kritik semua benda. Kan kritik. Memang kita berfikiran kritis dalam masalah sumber, ya. Tak tu doubt masalah sumber tu datang betul ke tidak, ya. Kita kena tanya, datang mana. Tapi bila sudah sahih perkara tersebut, kita angkat tangan, kita kata sami'na wa ta'na, amanna billah, kan beriman dengan Allah Ta'ala. Kita tak ada timbul tajuk dah. Mana bila benda tu dah sahih. Sebelum sahih, ya, tanya. Jangan pula hilang langsung, tak tanya langsung. Datang mana, tak kisahlah ustaz cerita. Betul lah tu kot. Itu bukan kritik. Mengkritis dalam masalah sumber. Tapi dalam masalah pemahaman dan sebagainya, kalau dia kata dah memang nyata benda tu tanpa sebarang ni, angkat tangan. Sahabat Nabi faham macam tu, angkat tangan. Tak payah perlu pening kepala. Ni timbul tajuk bila orang tadi tak kritik langsung pun salah. Tak kritik salah pun adalah salah, ya. Baik. Sambung sikit lagi. Malik bin Anas berkata, perdebatan dalam agama akan mewujudkan perbantahan. Mana orang tu akan berbantah-bantah. Ini kata sekian. Menghilangkan cahaya ilmu daripada hati. Mengeraskan dan meninggalkan perasaan mengeraskan hati dan meninggalkan perasaan dendam. Maksudnya dia tak baik pun untuk orang tu berdebat ataupun berbalah berkenaan dengan tajuk ini. Tapi ialah mempertahankan yang hak penting. Kerana kata orang tu keluarkan pendapat yang salah, tak kita nak diam, dia tunggu. Pasal dalam masa sama macam Imam Ahmad bin Hanbal kata, idza sakata alimun taqiyatan, bila diam seorang yang alim itu kerana berpura-pura. Tak kira dia pejabat apa sekalipun. Dia diam kenapa tak tegur? Sebab berpura-pura. Bimbang, taqiyah, takut hilang jawatan ke, ataupun dia rasakan kalau sekiranya dia diam dapat duduk lama lagi dan banyak kebaikan lain boleh buat. Wan nas yajhalun, sedangkan orang ramai jahil.
famata yazharul haq, bila akan nyata kebenaran. So kita patutnya bercakap lah, yang orang yang berpengetahuan cakap benda salah tersebut. Sertakan biarkan benda berkenaan. Macam sekarang ni kita kata Malaysia je tempat longgokkan untuk amalan-amalan pelik-pelik. Sambutan kematian, mana sambutan kematian dibuat? Sambutan kematian dibuat, mana ada sambutan kematian dibuat? Yang lawak dia siapa? Ada baru ni saya ada Melek. Sambutan kematian? Kafir lah. Haul tu masa sambutan kematian. Orang Syiah buat. Syiah buat hari Hul. Hul Fatimah, Hul sekian, Hul Husin. Johor dia buat, raja dia tak tahu lah mufti dia cakap dulu ke Allah alam. Tapi raja dia duduk macam bagus juga ni. Itu cerita dia. Kematian sultan dia. Katakanlah sultan tu mati hari berlainan. Sultan, the first sultan. Dan diorang ada 360 sultan. Pandai kan? Dia tu nama dia tak senonoh. Tak betul, faham tak? In the end benda tak senonoh. Agama je kalau tertarik kena sambut macam mana? Kalau semua semua manusia ni ada orang dia suka, betul tak? Semua sayang. Kenapa sultan punya je saja yang boleh hari boleh cuti? So orang awam tak boleh. Mak dia mati kena. Yang ni kawan dia mati, ini adik dia mati, semua cuti. Saya cuti whole apa? Kan holier lah. Holier lah kan sepanjang tahun. Yang pencen ni lah boleh cakap kan. Jadi asalnya maksud dia tak boleh. Kalau start kita buka pintu tadi, bila benda tu berterusan kan, nampak tak hilang ni. Agama hilang, ilmu tak belajar, tak ada. Dia akan jadi benda tu sebagai benda-benda harian dan sebagainya. Yang lawak baru ni ada kes diorang hantar WhatsApp kan. Bila lepas kan bila Tuan Guru Aziz rahimahullah meninggal dan dipesan supaya jangan buat amalan-amalan pelik-pelik dan sebagainya kan. Okey. Jadi bila dia buat macam tu, dia cakap itu kan, dan anak dia pesan yang bahkan tak benarkan buat tahlil dan sebagainya. Ada dalam WhatsApp ni ada orang hantar sebarkan tajuk bukan, dia kata kena buat tahlil. Apa? Apa? Siapa baca? Orang tengok live mananya kak? Benar kak? Iya, akak tengok sendiri ke? Ada? Ni jangan pindah cakap orang. Iya kan? Orang cakap apa? Ada. Orang ngarut. Berat lagi. Akak ni masalah tau. Dia kena statement kita ni jaga-jaga. Kan dia mengarut jadi. Tak kira lah masalah tu. Masalah sekarang ni benda tak ada. Cakap lah ada pun tak ada. Okey. Memang tak ada masalahnya. Pasal benda tak ada, memang tak ada lah. Kan, jadi kita tahu itu sebab kenapa diorang sibuk sekarang ni sebarkan tajuk bahawa adanya tahlil, kemudian adanya sekian. Okey, kenapa dia buat yang tu? Kenapa dia buat yang tu? Sebab diorang nak bimbang. Okey, kerana kedudukan Tuan Aziz sebagai orang yang dihormati dengan sekian sebagainya. Bila dia buat macam tu, orang dah hilang hujah untuk ajak orang buat lagi. Jadi sekarang ni dah akan timbul tajuk, kalau macam tu, kalau dia Wahabi, macam mana pula kita? Kan jadilah sekali kat situ masalah. Jadi, okey, baru ni diorang sebarkan tentang dalil ni. Panjang gila. Saya pun terlibat juga bantai balik. Okey. Dia panjang-panjang. Okey. Tapi yang panjang-panjang ditulis oleh orang tu adalah dia dalil dia balik pada perkara-perkara. Okey. Ditulis ni jawapan kepada fitnah kepada penipu penyebar fitnah berkenaan amalan tahlil masyarakat. Okey. Dia kata dia sebenarnya dia start dengan mula dia cuba nak petik beberapa ayat atau hadis yang sahih, okey, yang berkaitan bersedekah bagi pihak orang mati. Okey, boleh. Sebenarnya selain daripada sedekah, mana anak sedekah bagi pihak mak bapak dan sebagainya, bahkan kita sedekah bagi pihak orang on behalf. Benda tadi bukan setakat itu. Puasa, hutang, nazar, haji, itu antara benda lain yang dalam dalil kata boleh untuk orang tu gantikan orang lain. Dengan sebab itu bukan itu dan kena faham Imam Mazhab Syafi'i memang kata tak sampai. Bukan nak baca Quran untuk orang mati tak sampai. Imam Syafi'i kata tak sampai. Jadi masalahnya nanti kata Mazhab Syafi'inya. Kan tahu Mazhab Syafi'inya. Syafi'i lah sangat kan. Mazhab Syafi'i tak sampai. Mazhab Syafi'i bendanya. Masalah Ustaz. Kan. Okey, kemudian lepas tu dia datang. Dia sebut hadis Sahih Muslim 1674. Dia kata tasbih, zikir dan juga tu adalah sedekah. Okey, dia baca hadis tu. Tapi dia kata oleh kerana dia sedekah maka boleh sedekah ke orang. Hadis yang datang
tentang Nabi kata takbir, tasbih, tahlil tu adalah sedekah. Soalan dia sebab apa? Sebab orang-orang apa? Miskin jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, telah pergilah orang kaya ni dengan semua pahala. Kan, diorang solat macam kami solat, puasa macam kami puasa, jihad macam kami jihad, tapi diorang ada duit, boleh sedekah. Kami tak ada duit nak sedekah. So Nabi pun ajar diorang. Nabi kata setiap sekian adalah sedekah. Nabi kata takbir itu sedekah, tahlil, maksud dia itu dah jadi duit untuk kamu, jadi simpanan akhirat kamu. Tak perlu, tak ada sedekah, duit pun tak apa. Anda mampu untuk dapat pahala yang sama. Itulah sedekah bagi diri anda sendiri, bukan bagi kat orang. Orang miskin tadi duk bimbang orang mati ke bimbang diri mereka? Diri mereka lah. Dia kata orang kaya dapat duit, boleh sedekah. Kami tak ada duit nak sedekah. Soalan, bagi pihak orang lain ke bagi pihak diri masing-masing? Bagi diri sendiri. Lepas tu datang ni, boleh dia sedekah pada orang. Dan Nabi tak ajar pula, jangan takut, nanti kamu mati, nanti anak-anak kamu boleh sedekah kat kamu. Nabi tak ajar macam tu pula. Betul tak? Nabi tak ajar. Dia maksud dia bukan itu pengertian hadis sebut. Kemudian lepas tu dia bawa yang itu. Lepas tu kemudian dia menipu pula, bawa 3 hadis palsu. Dia sebut hadis tu antara hadis palsu yang dia sebut dia kata tasaddaqu ala anfusikum. Dia kata Nabi sabda, bersedekahlah ke atas diri kamu, wa ala amwatikum, dan kepada orang mati di kalangan kamu, walau bisyurbati ma, sekalipun dengan seteguk air. Sedekahlah ke atas diri kamu dan ke atas orang mati dengan kamu, walau seteguk air. Fa in lam taqdiru, kalau tak mampu ala zalika, untuk itu fa bi ayati min kitabillah, maka sedekah dengan satu ayat di kitab Allah Taala. Fa in lam ta'malu syai'an, kalau kamu tak buat tak lamun, kamu tak tahu sesuatu pun dari Quran, fad'u lahum bil maghfirah, minta ampunlah untuk mereka dengan keampunan, warahmah. Fa innallaha wada'akum wa'adakum ijabah, kerana Allah Taala menjanjikan untuk kamu jawapan. Tak ada riwayat siapa pun hadis ni. Tak tahu datang mana. Dia petik daripada ustaz di Indonesia, bawa sini, dia sebar dekat Malaysia. Duk sebar. Tak ada hadis ni dalam kitab-kitab sahih ke kitab dhaif, Allah alam lah. Tak jumpa pun, tak ada. Yang kitab dhaif pun tak ada. Tak wujud hadis ni. Tapi dia sebarkan selamba je. Nampak ni ahli bid'ah, tak senonoh punya perangai kan. Saya kata tak senonoh, dia selamba je, tanpa takut. Itu satu hadis pertama. Hadis kedua, hadis bohong Yang ni kata dia sedekah bagi pihak diri kamu dan ini. Hadis kedua, dia kata telah mengeluarkan Ad-Darimi tu dan Nasa'i. Dia telah melawatkan tentang tahlil daripada Ibn Abbas. Dia kata sabda Nabi, dia kata Nabi sabda, man a'ana ala mayyitin, whoever help upon satu mayat, bi qira'atin wa zikrin, dengan bacaan itu Quran dan juga zikir, istaujaballahu lahul jannah, Allah Taala wajibkan untuk di syurga. Dia tuliskan selamba, dia kata An-Nasa'i Ad-Darimi daripada Ibn Abbas. Bohong gila. Tak wujud dalam Nasa'i, tak wujud dalam Darimi. Geram betul. Yang ketiga dia kata hadis atas disokong juga oleh hadis Darqutni, dan Darqutni lah dia masukkan. Memang pasal orang awam tak baca kitab, dia tak tahu benda, dia macam ini Darqutni ni, kan, Darqutni bendanya, aku masalah betul. Dia kata apa? Telah meriwayatkan Abu Bakar bin Najjad, Abu Bakar An-Najjad ke An-Nahad, dia titik tak ada, okay, An-Najjad fi kitab Sunan, kitab Sunan, an Ali, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ada Nabi SAW qala, bersabda, man marra bainal maqabiri, siapa-siapa yang melintas di antara kubur, faqara'a, lalu dia baca qul huwallahu ahad, dia baca qul huwallahu ahad 11 kali, 11 marrah, 11 kali, thumma wahaba ajraha lil amwat, kemudian dia sedekahkan pahala kepada orang mati, u'tiya minal ajri bi adadil amwat, maka diberikan pahala dengan sebanyak mana orang mati yang dia suruh. U'tiya, diberikan pahala, menghadirkan pahala untuknya yang meninggal, maka dia terjemah salah. Saya kata tadi, diberikan pahala daripada diberikan dia pahala dengan sebanyak bilangan orang-orang yang mati. Mana banyak orang mati sekarang, banyak tu lah pahala dia dapat. Faham tak? Dia macam tu sekali. Dia ini bohong ni. Selamba dia ini ada ahli sunnah punya. Kemudian dia tebuk pula berkenaan dengan Ibn Taymiyah, kata benda sampai. Memang dalam mazhab Ahmad sampai, tapi bukan tahlil. Dia don't ever letakkan cara buat benda sebut dengan cara tahlil atau kaedah tertentu. Dia just, kita kata macam contoh masa akak datang kelas ni kan, kemudian akak turun, lepas balik habis kelas, akak keluar pintu, akak kata, ya Allah, pahala aku datang belajar tadi bagilah pada nenek aku. Ikut mazhab Ahmad boleh. Sedekah apa saja, bukan baca Quran, bukan sekian, everything. So kalau nak ambil semua, sedekah semua sekali.
Ni sekian, kita pun tak tahu tinggal apa. Kita tak cukup pahala nak bagi kat orang. Itu masalah juga. Dan second thing, kalau nak bagi kat orang, kena kita tahu terima dah. Contoh macam saya, contoh macam katakan Zul nak hadiah saya barang. Belum apa-apa pergi dapat, saya dah bagi kat akak. Barang tak dapat lagi, kita nak segah kat orang. Macam mana kau nak segah kat orang kalau kau tak dapat lagi? Siapa yang boleh clarify benda tu dapat dah? Awak punya amal pun tak cukup nak bagi kat orang. Tapi ini lah benda mulia, lebihkan orang lain kat tadi sendiri. Tak apa, masa neraka tengok macam mana. Kan, sampai akhirat tak cukup amal, dah bagi kat orang. Dah sekali cakap, pakcik, saya bagi pakcik tu, ulang sikit separuh dia tak? Awak tahu. Di sana nanti tak ada siapa yang akan sibuk nak bagi kat orang, tahu tak? Semua orang akan minta supaya ditanggungkan kalau boleh. Kalau kan nak tebus diri dia dengan anak dia sendiri, dia akan tebus diri dengan anak dia sendiri. Atau dengan isteri dia akan tebus. Dia akan tebus, tahu tak? Nak ni bagi biar bini masuk neraka, dia akan buat. Macam tu sekali pada hari berkenaan. Tapi kat dunia ni macam baik gila nak bagi kat orang. Kemudian dia pergi pada surah An-Najm ayat 39. Dia sebut bahas kat situ, wa alal insan illa ma sa'a. Dia tak ada untuk manusia kecuali apa yang dikerjakan. Tapi dia kata ini bukan semua umum. Ini ayat telah dimansuhkan. Macam dikatakan oleh Ibn Abbas. Yang bestnya apa tau? Tafsir Mu'tabar punya banyak. Dia bawa 3 pendapat bukan daripada ahli tafsir, daripada apa? Buku yang menyokong perbuatan dia orang. Syekh ini berkata, Syekh pertama, Syekh kedua berkata. Semua ni orang ni karang berkenaan tajuk tersebut. Bukan dia bukan kitab tafsir yang Mu'tabar. Dan bahkan yang bestnya bila dibincang itu, tajuk tu bukannya tajuk yang dikatakan oleh Ibn Abbas bahawa dia ayat tersebut telah dimansuhkan. Bukan mansuh macam mansuh yang dipahamkan bahawa maksudnya tak sampai. Mana orang dulu je tak ada, sekian. Bahkan yang dimaksudkan adalah masa apa? Di hari akhirat nanti ada orang yang diberikan syafaat dengan sebab anak dia. Betul tak? Ada orang yang diberikan syafaat dengan sebab apa? Bapak dia. Ada orang. Bukan semua. Ada orang yang akan diberikan. Dia maksudnya bukan hak kita untuk datangkan perkara tersebut sebagai benda yang biasa. Kemudian yang last sekali dia bagi hujah, amalan-amalan mengingati kematian. Dia kata bahawa benda ni adalah benda yang sunnah. Dia kata benda yang sunnah. Sebab alasan dia kerana ada satu asar daripada Taus bin Kaisan Al-Yamani, anak murid Ibn Abbas. Dia kata akan ditanya orang-orang yang beriman sebanyak 7 hari. Soalan kubur berlaku pada orang beriman 7 hari. Dan akan berlaku pada orang munafik 40 hari. Okey, ini disebut apa ni? Asar ini dikatakan daripada Taus bin Kaisan Al-Yamani. Okey, baik. Dalam masalah ni, asar ni kan, dan banyak para ulama menyatakan bila datang daripada para tabi'in pendapat tersebut. Tapi kita ada hadis yang lain. Hadis yang sahih banyak, tapi yang ini dia nak pakai. So dia kata, jadi buatlah makanan bagi pihak orang tersebut untuk 7 hari. Yang 40 hari datang mana? Saya katalah kita terimalah Taus punya pendapat ni, atau kata-kata Taus ni kita katalah marfu' pada Nabi. Soalan sekarang, yang 40 hari buat apa? 3 datang mana? 3 tak ada? 3 datang mana? 20? 21 21? 40? Datang mana? Patut untuk orang munafik 40 hari. So kalau dia kata orang tu mukmin, yang pergi buat 40 hari buat apa? 100 datang mana pula? 100. Maksud dia tak, dia pegang dalil tadi, dia pegang kisah tu, dia mainkan situ lah pusing. Maksud dia kata apa? Dikatakan oleh Imam As-Sayuti bahawa benda tersebut adalah benda biasa. Perbuatan membuat kenduri untuk orang-orang yang telah mati ini adalah biasa, dibuat oleh para sahabat turun-temurun. Soalan, diorang Imam Sayuti tahun bila? Tahun 1000 lebih kurang. 1000 hijrah. Kalau dia kata turun-temurun, kenapa Imam Syafi'i tak jumpa? Kalau benda itu turun-temurun, perbuatan bila orang mati kita buat sambutan kematian, Imam Syafi'i tak tahu. Sedangkan dia jumpa dengan para tabi'in. Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, ini anak murid sahabat. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Muhammad Ibn Sirin, Ibrahim An-Nakhai, Laith bin Sa'ad. Kalau saya sebut nama ni, semua orang tak kenal kan, tapi diorang ni anak murid sahabat. Kenapa diorang tak ada cerita kalau para sahabat buat? Kan benda ni kalau turun-temurun dibuat, mesti ada. Sebab benda lain para sahabat buat, diorang cerita. Kenapa yang ini tinggal? Takkan tiba-tiba datang orang 1000 tahun berikutnya kata benda ini adalah benda biasa dibuat sejak zaman sahabat Nabi. Orang awal tadi tak jumpa. Yang duduk dengan para sahabat Nabi tak jumpa. Datang yang ujung ni jumpa. How can? Takkan macam tu kot. So kadang-kadang benda macam ni dalam masyarakat kita ni agak pelik kan. Orang suka di copy paste website daripada Indonesia, paste dekat dalam WhatsApp, hantar dekat orang ramai. Orang ramai menggelupur. Ada dalil rupanya. Mana
Mana dalil ngagut betul la ilaha syarikalah. Apa hal kan? Bahkan pesanan daripada anak tuan guru sendiri kan. Ini Abdul dia sendiri pun kata benda tak dibenarkan dan sebagainya. So, relax lah. Kalau dia kata orang dia kata tak boleh, tak adalah. Bila orang tak nak buat kerana berpegang dengan pendapat yang kata tak ada, dan peganglah, biarlah. Kenapa nak kata Wahabi pula? So, dia bukan masalah benda tu, bukan mazhab Syafi'i pun. Ya, saya. Tapi masalahnya dia kata kalau Hindu sekalipun dah diislamkan, apa salahnya? Dia Islamkan. Hindu asalnya tapi diislamkan. Daripada kita ni saya dengar seorang apa dia kata ahli sunnah wal jamaah daripada apa kumpulan so-called mana self proclaim orang mengaku sendiri. Contoh macam tak pandai mengaku pandai. Saya pandai kan. Macam orang kan. Orang mengaku ahli sunnah tapi bukan ahli sunnah pun. Dia kata apa? Dia kata memang benda ni bukan Islam. Dia asal. Tapi kita menunjukkan tauladan yang baik. Daripada dia baca mentera-mentera salah, kita ajar dia baca Quran. Mana asal daripada Hindu, kita tunjukkan yang lebih baik daripada bacaan menteri itu. Itu baca Al-Quran. Mana ruangnya kita benda bukan Islam masukkan jadi Islam? Sambutan kematian bukan daripada Islam. Kenapa dibuat? Kan bahkan Nabi sebut dalam hadis Nabi berkata apa? La tattakhidhu qabri aida. Yang kamu ambil kubur aku. Maknanya tempat perayaan. Tahunan dan sebagainya. Jangan buat. So Nabi larang dah. Tu sebab bila diorang buat tahun sekali, orang marah kerana hadis tersebut, diorang buat tiap bulan. Orang tegur lagi, dia buat tiap minggu. Tengok tak? Orang tegur hari sekian, dia buat sekian. Orang tegur buat dalam masjid, dia buat kat luar masjid. Ini perangai orang kata apa, jin degil. Nak buat juga. Tapi benda tu semua sekali bayaran. Free. Dia free ke? Datang-datang orang nak buat ni. Bayar. Kalau free, taubat tak datang. Yang cakap, okey, apa tuan-tuan kita nak buat maulid, tapi tak nak bayar je. Nak pahala, minta Allah Ta'ala je, sudah. Tak nak duit juga. Memang cari makan dengan benda tersebut. Itu bahaya dia. So konsep dia benda macam ni. Apa secara asasnya memang bukan Islam punya arahan. Bukan Islam punya ajaran. Tak perlu kita ni pun. Mana dan kita nyatakan dia salah, memang dia salah, kita terangkan supaya rakyat ni tak ada terikut sangat. Tak ada macam ada tendensi untuk buat juga. Pasal dalam kata-kata Imam Ahmad tadi, dia kata kalau diam seorang yang alim tu kerana berpura-pura, sedangkan orang ramai semua tak tahu. Bila akan nyata kebenaran? Dan kita tak tahu kita hidup berapa lama. Pegang jawatan sebagai siapa saja, jabatan agama Islam dan sebagainya. Dia pegang jawatan tempoh itu. Allah Ta'ala bagi peluang ketika jawatan itu adalah anda akan ditanya nanti. Lepas dah keluar tak tanya dah. Jangan kata nanti kalau aku dulu tahu aku buat sekian, kalau aku tahu aku buat sekian. Tak guna dah. Ketika anda pegang jawatan tu anda diuji. Ketika anda dah tak boleh bercakap dan sebagainya, tak ada ujian berlaku kat situ. Kan dah tak ada kuasa. Dah tak ada kuasa baru bercakap. Buat apa? Ketika ada kuasa tu akan ditanya. Kalau lepas dah tak ada jawatan tak ditanya dah. Sebab kenapa Allah Ta'ala berikan manusia tadi ujian berdasar kepada kelebihan yang diberikan. Tak ada jawatan, tak ditanya bukan jawatan. Tapi yang ada jawatan, ditanya tentang jawatan dia. Macam orang kaya, ditanya tentang harta dia. Yang ada ilmu, tentang ilmu dia. Sampai ke tidak. Bukannya mungkin ada tajuk lain. So every time Allah Ta'ala beri kepada anda kelebihan, itu adalah burden. Bukannya privilege. Bukan keistimewaan yang anda untuk bangga-bangga dengan orang lain. Faham? Jelas? Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.